بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, saqata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an faras fajuhisha shiqquhu al-ayman فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh kuda. Ini Anas. Anas bin Malik dia khadam Nabi 9 tahun, ataupun setengah riwayat kata 10 tahun. Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari jatuh kuda. Fajuhisha shiqquhu al-ayman, cedera rusuk Nabi sebelah kanan. Nabi naik kuda, jatuh, rusuk kanan Nabi cedera. Fadakhalna alaihi na'uduh, maka sahabat-sahabat Nabi pakat-pakat ziarah Nabi sebab dengar berita tentang kemalangan menimpa Nabi. Sahabat-sahabat pakat ziarah Nabi. Fahadaratis salah, satu hari itu kebetulan ketika Anas bin Malik dan beberapa orang sahabat pergi ziarah Nabi, kebetulan masa mereka sampai di rumah Nabi itu masuk waktu sembahyang. Fasalla bina qa'idan, maka sahabat-sahabat pun sembahyang dengan Nabi. Mereka berimam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan Nabi sembahyang sambil duduk. Sebab jatuh kuda, cedera, maka tak boleh nak sembahyang berdiri, maka Nabi sembahyang duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udah, maka sahabat-sahabat pun sembahyang ikut Nabi dalam keadaan duduk semuanya. Nabi jadi imam, Nabi sembahyang duduk, maka makmum pun semua duduk. Falamma qada salah qala innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Bila habis selesai sembahyang semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih dekat makmum. Nabi kata innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Nabi kata sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti.
imam untuk kita makmum ikut. Nabi kata fa iza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, semua orang takbir. Makmum kena ikut imam. Selagi imam tidak takbir, makmum tidak boleh takbir. Takbir di sini maksud dia takbiratul ihram dan juga takbir-takbir lain. Bila imam takbir Allahu Akbar, mula semayang, barulah semua orang takbir Allahu Akbar, tidak boleh mendahului imam. Ada satu orang hantar SMS kat saya 2-3 hari lepas. Dia kata saya imam takbir, maka saya pun takbir. Tiba-tiba imam mengulangi takbir. Dia kata apa perlu saya buat? Dia kata apa perlu buat? Kena takbir baliklah. Kerana kita tidak boleh mendahului imam. Begitu. Fa iza kabbara fakabbiru. Maka apabila imam takbir, maka semua orang ikut bertakbir. Termasuklah apabila imam takbir intiqalat, dia takbir daripada berdiri nak rukuk Allahu Akbar, makmum pun disunatkan kata Allahu Akbar. Sunat kita kata Allahu Akbar. Wa iza sajada fasjudu. Nabi kata apabila imam sujud, maka semua orang ikut sujud. Wa iza rafa'a farfa'u. Apabila imam bangkit daripada sujud, maka semua orang ikut bangkit daripada sujud. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila imam bangkit daripada rukuk, imam kata sami'allahu liman hamidah. Faqulu rabbana walakal hamd. Maka makmum kata rabbana walakal hamd. Maksud dia apabila imam kata sami'allahu liman hamidah, makmum tidak disunatkan kata sami'allahu liman hamidah. Ini kami selalu orang buat silap. Imam takbir Allahu Akbar, kita takbir Allahu Akbar. Imam takbir untuk rukuk Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar, kita rukuk. Imam bangkit, imam kata sami'allahu liman hamidah, kita tidak disunatkan kata sami'allahu liman hamidah. Sebaliknya kita hanya kata rabbana walakal hamd. Itu saja. Wa idza shalla qa'idan, Nabi kata apabila imam sembahyang duduk, fasallu qu'udan ajma'u. Maka hendaklah kamu semua sembahyang duduk semua sekali. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudiannya mai lagi satu hadis. Mai lagi satu hadis Nabi yang memansuhkan hadis yang kita baca tadi. Mai lagi satu hadis Nabi riwayat daripada Ubaidillah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, dakhaltu ala Aisyah faqultu laha ala tuhaddithini an maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat bala. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala asalla an-nas? Qulna la wa hum yantazirunak ya Rasulullah. Qala ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قال لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. Mai pula satu hadis cerita kepada kita. Hadis ni riwayat daripada Ubaidillah bin Abdullah. Dia kata aku pi ke rumah Aisyah isteri Nabi. Ubaidillah ni cerita. Aku pi ke rumah Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat dah. Ubaidillah pi ziarah Aisyah isteri Nabi. Bila sampai di rumah Aisyah, Ubaidillah kata, ala tuhaddithini an maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ubaidillah kata dekat Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, boleh tak cerita dekat aku bagaimana keadaan Nabi ketika Nabi dekat-dekat nak wafat? Ubaidillah pergi rumah Nabi, pergi rumah Aisyah setelah wafat Nabi. Dia tanya Aisyah isteri Nabi,
Dia kata boleh tak boleh cerita dekat aku detik-detik akhir sebelum kewafatan Nabi SAW. Masa Nabi nak wafat tu macam mana keadaan dia? Qalat bala. Aisyah kata boleh, aku boleh cerita. Di antaranya dia kata faqalan Nabi SAW faqala aqallan nas. Aisyah kata di waktu Nabi SAW sakitnya semakin berat. Nabi sakit banyak hari, bukan sakit sehari dua hari. Nabi sakit beberapa hari sebelum wafat. Dan hadis ni yang menceritakan tentang Nabi sakit teruk yang Aisyah duk cerita ni berlaku 2 hari sebelum Nabi wafat. 2 hari sebelum hari Nabi SAW wafat, iaitu hari Sabtu. Hari Isnin berikutnya Nabi wafat. Aisyah cerita 2 hari sebelum Nabi wafat. Dia kata Nabi duk ada di rumah aku. Keadaan Nabi semakin tenang. Nabi SAW dalam keadaan sakit tenat tu, Nabi tanya apa? Nabi kata afallan nas. Nabi tanya Aisyah isteri dia. Dia kata depa semayang tak lagi? Nabi ni dia duk ingat semayang je. Nabi SAW ni dia ni ingat semayang aja. Nabi kata apa? Afallan nas. Dalam banyak-banyak benda yang duk ada di atas dunia ni, Nabi pilih untuk nak tanya tentang semayang. Nabi tanya isteri dia, Nabi kata afallan nas. Dia kata depa semayang tak lagi? Noh, depa hak duduk di masjid tu semayang tak lagi? Qulna la. Aisyah dengan beberapa orang yang duk ada tu jawab dekat Nabi, la, depa tak semayang lagi. Wa hum yantazirunaka ya Rasulullah. Depa tak semayang sebab depa duk tunggu kamu ya Rasulullah. Depa duk ada semua, depa duk tunggu kot-kot Nabi boleh gagah keluar pergi masjid nak semayang. Depa nak berimam dengan Nabi. Nabi tanya Aisyah, afallan nas, depa semayang tak lagi? Aisyah kata tak lagi. Pasal apa? Wa hum yantazirunaka ya Rasulullah. Depa duk tunggu engkau ya Rasulullah. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi kata da'u li ma'an fil mikhnaq. Nabi kata pergi ambil air mai satu bekas dekat aku. Fafa'alna, maka mereka pun pergi ambil air macam yang Nabi minta. Bawa mai dekat Nabi satu bekas air. Faghtasala, Nabi mandi dengan air tu. Mandi, nak refresh badan dia. Kok lepas mandi kok boleh segang sikit, kok boleh gagah keluar pergi semayang di masjid. Summa zahaba liyanu'ah. Kemudian habis Nabi mandi semua, Nabi pakai baju nak keluar pergi. Nak keluar pergi semayang berjemaah sama dengan orang duk tunggu tu. Fa ughmiya alaih, baru jalan 2-3 tapak Nabi rebah pengsan. Tuan-tuan, ni yang kata Nabi SAW ni lagu ni. Dengar kata orang duk tunggu dia ni, dengar kata orang tunggu nak semayang, nak berimam dengan dia, gagah juga minta wak mai air sikit, ambil mandi-mandi apa sikit nak bagi segar badan, bangkit, gagah berjalan 2-3 tapak, debuk jatuh pengsan. Summa afaq, bila sedang daripada pengsan, faqala, Nabi kata afallan nas. Depa semayang dah ke? Sedang daripada pengsan tu tanya pula afallan nas, depa semayang dah ke? Aisyah kata la, wa hum yantazirunaka ya Rasulullah. Aisyah kata dak, depa tak semayang lagi. Depa kalau haji boleh nak tunggu engkau ya Rasulullah. Lagi sekali Nabi minta air, Nabi jelum-jelum basuh badan dia sikit, Nabi bangkit pergi langkah 2-3 tapak, rebah pengsan pula. Demikian berlaku 4 kali. Ini riwayat dia adalah hadis sahih, riwayat Imam Muslim. 4 kali jadi benda yang sama. Gagah langkah 2-3 tapak, jatuh pengsan. Sedang asallan nas, depa semayang tak lagi. Orang kata dak, depa tunggu kamu ya Rasulullah. Minta air basuh badan sikit, bangkit gagah langkah, jatuh pengsan pula. 4 kali Nabi gagah, 4 kali Nabi pengsan. Sehinggalah kemudiannya Nabi SAW kata dekat Aisyah isteri dia. Dia kata tolong saya panggil siapa-siapa, tolong pimpin aku. Aku nak pergi juga semayang di masjid hari ini. Kemudiannya Nabi SAW dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar
dan Bilal, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali, dipimpin oleh Al-Abbas dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Dua orang pimpin Nabi. Al-Abbas ponakan Nabi, Ali sepupu dan juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua orang ni pimpin bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Bila sampai di masjid, dekat dah dengan Nabi, dekat dah dengan orang duk semayang ni. Ya? Pada masa tu Nabi SAW sudah memerintahkan supaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengimamkan sembahyang orang ramai. Nabi dah gagah 4 kali nak bangkit pi jatuh pengsan, bangkit pula gagah nak jatuh pengsan 4 kali. Nabi kata suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Bila Sayyidina Abu Bakar baru nak mula jadi imam, Nabi panggil pula 2 orang main pimpin dia, nak keluar pi juga, nak semayang juga hari tu. Bila sampai tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dah duduk dah tempat nak jadi imam, Nabi sampai di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila nampak Nabi sampai, dia nak gostan ke belakang, nak bagi Nabi SAW naik jadi imam. Nabi kemudiannya mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar suruh dia jadi imam. Maka Sayyidina Abu Bakar pun jadi imam. Nabi SAW pergi duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sinilah datangnya 2 riwayat hadis. Satu mengatakan sebenarnya Sayyidina Abu Bakar belum lagi takbir untuk jadi imam. Satu kata sudah takbir. Satu riwayat kata Sayyidina Abu Bakar sebenarnya belum lagi takbir untuk menjadi imam. Bila Nabi isyarat suruh dia terus jadi imam, dia duduk tunggu juga tengok Nabi nak mai. Bila Nabi sampai, dia bagi Nabi SAW jadi imam. Dan Nabi menjadi imam pada sembahyang hari itu dalam keadaan duduk. Manakala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang duduk di sebelah kanan Nabi dalam keadaan berdiri, dan makmum semua dalam keadaan berdiri. Oleh kerana hadis ni berlaku 2 hari sebelum Nabi wafat, maka ulama menyimpulkan boleh kita berimam dengan imam yang sembahyang duduk sedangkan kita makmum berdiri. Maka hadis yang kedua ini memansuhkan hadis yang pertama tadi, yang suruh makmum sembahyang duduk kalau imam sembahyang duduk. Pasal apa? Pasal main hadis kedua. Hadis kedua, Nabi pergi jadi imam, Abu Bakar duduk sebelah dia, makmum yang lain duduk di belakang. Dan Sayyidina Abu Bakar dan makmum yang lain semua dalam keadaan berdiri, sedangkan Nabi SAW dalam keadaan duduk dan Nabi menjadi imam. Maka daripada situ ulama buat kesimpulan boleh makmum sembahyang berdiri walaupun imam sembahyang duduk. Kerana hadis ini memansuhkan hadis yang pertama yang menyuruh makmum duduk kalau sekiranya imam sembahyang duduk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 2 hadis yang kita baca ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW satu orang yang sangat ambil berat tentang sembahyang. Nabi SAW satu orang yang sangat prihatin, sangat mengambil berat tentang hati, perasaan dan harapan sahabat-sahabat yang ada di masjid yang menunggu kehadiran Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Jilid 18 muka surat 136. Muka surat 136 kita masuk bab ma jaa fi waqfi Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman wal Islam. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan, mensifatkan Jibril bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan iman dan Islam. Kita nak tengok hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril. Orang sebut hadis ni hadis Jibril kerana hadis ni menceritakan tentang Jibril mai jumpa Nabi. Kemudian Jibril tanya Nabi beberapa soalan dan Nabi jawab soalan yang Jibril tanya, dan tiap-tiap kali Nabi jawab, Jibril kata sadaqta, apa yang kamu kata tu betul.
Ketahuilah saudaraku, rukun iman dan rukun Islam itu bukannya aturan daripada ulama yang taruh karang, letak dengan otaknya dan diataknya di dalam kitab-kitabnya. Dia nak bagi tahu kat kita, yang kata rukun Islam ada 5, yang kata rukun iman ada 6 ni bukan karangan ulama. Bukan ulama duduk-duduk atas kreativiti mereka rangkakan beberapa rukun, iaitu rukun Islam dengan rukun iman. Bukan. Sebaliknya, rukun Islam dan rukun iman ini adalah benda yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Jangan ingat kata ini ulama punya otak, ulama punya pendapat. Bukan. Ini Allah yang suruh Nabi ajak dekat kita tentang rukun Islam ada 5, tentang rukun iman ada 6. Dan tidak pula terbit daripada pengetahuan yang difikir dengan sendiri mereka itu. Ini bukan hasil pemikiran ulama, tetapi ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia kata didapat oleh ulama-ulama bertapis-tapis turun-temurun sampai kepada kita hari ini, berasal dan diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam dengan rukun iman ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mula-mula yang mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah sahabat-sahabat yang hadir menuntut ilmu agama pada Nabi. Mula-mula timbul cerita rukun Islam, timbul cerita rukun iman ni timbul daripada Nabi. Sahabat-sahabat yang mengaji dekat Nabi hari itu, mereka lah orang yang mula dengar tentang benda ni. Dan jalan dapat mereka itu akan segala rukun iman dan rukun Islam dan ihsan dan alamat kiamat ialah dengan tunjuk daripada Jibril alaihi salam. Dan boleh timbul cerita rukun Islam, boleh timbul cerita rukun iman, yang boleh timbul cerita tentang ihsan, yang boleh timbul cerita tentang alamat kiamat ni timbul daripada Jibril mai jumpa Nabi, Jibril tanya Nabi, maka Nabi terang benda ni. Itu asal dia. Iaitu turun Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilengkungi oleh sahabat-sahabat yang sedang menuntut ilmu. Jibril mai waktu Nabi duduk depan sahabat ramai-ramai. Jibril turun ni macam-macam cara. Kadang-kadang Jibril turun atas rupa manusia, mai jumpa Jibril dengan Nabi. Dua aja, tak ada orang lain. Kadang-kadang Jibril dia turun dalam berbagai-bagai cara, macam yang disebut di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cerita tentang hadis rukun Islam, hadis rukun iman ni, Jibril mai jumpa Nabi dalam keadaan dia merupa atas rupa manusia. Dan Jibril turun di depan sahabat-sahabat ada ramai ni. Jibril turun pada masa tu. Maka menunjukkannya sebagai tersebut dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Yahya bin Ya'mar radhiyallahu anhu qala, awwalu man takallama fil qadari Ma'bad al-Juhani. Kata dia diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Yahya bin Ya'mar. Kata dia mula-mula orang yang bercakap pada bicara qadar di dalam negeri Basrah itu ialah satu orang yang bermazhab Qadariyah. Nama dia Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Ini dia nak start hadis ni. Dia cerita ada satu orang nama dia Ma'bad bin Khalid. Dia ni dia nak bercakap pasal qada dan qadar. Dia nak bercakap pasal qada dan qadar. Tapi malangnya dia cakap tu tak betul. Dia ni orang besar, orang alim, orang besar, orang terkenal di Basrah. Tiba-tiba dia pergi bercakap, cakap dia tu melencong daripada fahaman tentang qada dan qadar sebenarnya. Ini benda ni, isu ni sudah timbul, dia kata. Kemudian dia nak terang, dia kata masalah menafikan qadar itu telah ada orang yang memulainya. Ada orang dia tak percaya kepada takdir. Ini ceritanya. Dia tak percaya pada takdir. Bila kita buat satu usaha, kita ada duit, kita try meniaga. Kita belanja duit bukan sikit dan kita berusaha sungguh-sungguh dalam nak membangunkan satu perniagaan. Tiba-tiba akhirnya gagal.
Kita kecewa lah. Pasal kita dah habis duit dan kita dah habis masa, kita dah habis segala-galanya, tiba-tiba tak dapat hasil. Kita kecewa. Tiba-tiba mai satu orang kata dekat kita, dia kata nak buat macam mana, dah takdir Tuhan macam ni. Dia tak boleh terima. Dia kata apa? Takdir apa pula? Dia kata aku dah usaha sungguh-sungguh, pasal apa aku tak dapat? Dia kata. Orang kata kat dia, dah benda ni Tuhan dah takdir, kata tak dapat kat kita. Dia kata kalau lagu tu Tuhan zalim lah, mana boleh takdir saya gagal, sedangkan saya dah belanja duit banyak, sedangkan saya dah habis masa, sedangkan saya dah usaha sungguh-sungguh, macam mana boleh dapat hasil macam ni? Kalau Tuhan yang takdirkan benda ni, Tuhan tak adil. Dia dah jadi gelong. Nampak? Ada orang dia jadi lagu tu, dia mai satu peringkat, dia tak boleh menerima takdir Tuhan. Dia kata pasal apa Tuhan perlu mentakdirkan satu benda, sedangkan kita tak usaha, tak buat lagi, dia dah takdir, dah kata kita akan gagal. Tidakkah itu menunjukkan Tuhan zalim? Dia kata begitu. Tuhan takdirkan dia ni akhir-akhir sekali kalau menyaga dia akan bankrupt. Mana boleh ditakdir dulu lagu tu, bagilah aku usaha dulu. Kalau aku segan tak apalah nak takdirkan aku gagal. Dia kata aku usaha sungguh-sungguh, pasal apa ditakdirkan aku gagal? Kalau betul Tuhan takdirkan, makna Tuhan zalim. Dia kata dia dah buat tak faham. Tuan-tuan tahu banyak manusia hari ni cuba nak membebaskan diri dia daripada wahyu, maka dia bercakap merapu. Ada orang boleh kata, dia kata mana ada benda yang sempurna dalam dunia ni. Dia kata tak ada satu benda sempurna dalam dunia ni. Bukan kata kita manusia tak sempurna, dia kata Nabi pun tak sempurna, dia kata Tuhan pun tak sempurna. Kita dengar orang cakap lagu tu. Ni nampak orang yang cuba bercakap dalam keadaan nak membebaskan diri dia daripada wahyu, dia akan cakap macam tu. Dia kata Tuhan, kalau betul Tuhan sempurna, dia kata pasal apa ada budak lahir mai cacat? Dia kata pasal apa ada orang melahirkan anak tu cacat, tangan tak ada, kaki tak ada, apa semua lahir. Pasal apa? Budak-budak ni semua ciptaan Tuhan, dia kata. Kalau Tuhan mencipta dia macam tu, mana Tuhan pun tak sempurna, dia kata. Boleh ke tuan-tuan cakap lagu tu? Ada manusia cakap lagu tu. Manusia yang bercakap macam-macam ni semua adalah manusia yang cuba nak bebas diri dia daripada wahyu. Dalam Quran, dalam hadis dah clear dah jelas dah tentang benda-benda ni semua. Dia tak mau nak pakai wahyu daripada Allah, dia tidak mau pakai Quran, dia tidak mau pakai hadis Nabi, maka akhirnya dia bercakap macam tu. Cakap tu merosakkan akidah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sudah timbul soal, ada orang menafikan takdir itu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula makna hadis itu iaitu awal-awal orang yang bercakap tentang takdir, tentang qadar itu, yakni bercakap menafikan takdir itu, ialah Ma'bad al-Juhani yang dia ni tinggal di negeri Basrah. Dia ni orang yang mula-mula mempertikaikan takdir Tuhan. Begitu. Maka Ma'bad al-Juhani itu satu orang yang alim besar. Dia kata, dia ni bukan orang jahil, bukan orang bodoh, bukan orang tak reti. Ma'bad al-Juhani, dia satu orang alim, orang ada ilmu, tapi dia bercakap lagu tu. Dan dia ni bermazhab Qadariyah, dia kata. Dengan kerana itu, maka sudahlah orang-orang di dalam negeri Basrah itu berjalan dan beriktikad seperti mana iktikadnya. Oleh kerana dia orang alim, bila dia gelong, habis satu negeri pakai gelong. Ini yang Nabi kata ihzaru zallatal alim fa inna fi zillihi syai'un azim. Nabi kata ihzaru zallatal alim, jaga-jaga, Nabi kata, dengan gelincirnya orang alim. Nabi pesan, Nabi kata ihzaru, hati-hati, jaga-jaga. Nabi kata zallatal alim, apabila berlaku orang alim tergelincir. Fa inna fi zillihi syai'un azim, kerana kegelincirannya itu membawa kesan yang sangat besar. Satu orang alim, satu orang ulama, dia pergi jadi gelong, berapa ramai orang akan gelong? Pasal apa? Pasal orang percaya dia, pasal orang yakin ilmu dia, pasal orang sampai satu peringkat dia tak betul, maka ramai orang jadi tak betul. Apabila Ma'bad al-Juhani ni dia pergi jadi tak betul, maka ramailah penduduk Basrah
yang pergi jadi tak betul sama macam dia. Maka jadilah mereka itu awal orang yang mendatangkan bid'ah yang haram pada agama. Ini benda ni merupakan bid'ah yang sesat. Pergi kata takdir ni tak ada, tak mungkin Tuhan mentakdirkan sesuatu sebelum manusia buat apa-apa. Tuhan dah takdir dah. Tuhan dah takdir dah dia akan gagal sebelum dia berusaha. Tak mungkin, dia kata. Dia menafikan takdir Tuhan ini bid'ah yang besar. Dia kata. Dan menyalahi yang betul. Yang berjalan atasnya orang-orang yang betul dan orang-orang yang hak. Maka dikata oleh mereka itu, Tuhan tidak takdirkan apa suatu pada azali. Dia kata, mana ada Tuhan takdirkan sebelum apa-apa jadi Tuhan dah takdirkan satu-satu benda? Tak ada. Tuhan buat kita, Tuhan suruh kita berusaha. Kalau kita usaha kuat, Tuhan akan bagi kejayaan. Dia kata lagu tu. Mana boleh orang usaha kuat tak berjaya? Mana boleh usaha kuat mesti berjaya? Pasal apa? Kalau usaha kuat tapi tak berjaya kerana Tuhan takdirkan dia tak berjaya, ini menunjukkan Tuhan zalim. Dia kata lagu tu. Sedangkan mengikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir Allah itu mengambil kira ilmu Allah. Allah tahu dah, Allah buat A ni, dia ni esok bila hidup atas dunia, masa umur dia 30, dia akan start menyaga. Tahun yang pertama dia menyaga, memang dia pulun betul. Mai tahun yang kedua dia jadi malas, dia percaya dekat orang tak tentu dan sebagainya, yang akhirnya dia akan gagal. Tuhan tahu dah, dia ni aku buat dia akan usaha dan kemudiannya dia akan jadi malas, kemudiannya dia akan gagal. Maka Allah mentakdirkan dia gagal sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya. Bukan Allah kata dia ni kok mana pun akan gagal, dia usaha macam mana pun gagal. Dah, Tuhan berdasarkan ilmu Tuhan tahu dia ni akan gagal. Sebab kegagalan akan berlaku. Dia berusaha, kemudiannya berlaku sebab-sebab tu, maka dia gagal. Allah mentakdirkan kegagalan dia berdasarkan ilmu Allah. Allah tahu dah dia usaha, dia akan malas dan dia akan gagal. Maka Allah letakkan takdir sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ada orang dia kata tak ada takdir, tak ada. Kita buat kerja, kita berusaha, kita sungguh-sungguh, kita tentu berjaya. Dia kata tentu tu tak boleh kata. Sebab kita hanya berusaha, Allah yang akan menentukan. Begitu. Masalah menafikan qadar dan mengisbatkan itu bagaimana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, ketahui olehmu bahawasanya mazhab ahlul haq itu mengisbatkan qadar. Mazhab yang betul mengaku tentang wujudnya takdir Tuhan. Begitu. Maka makna isbatkan qadar itu iaitu dikatakan dan diiktikadkan bahawa Allah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi telah ditakdirkannya segala perkara itu sejak azali lagi. Itu yang kita kena pegang. Semua benda Tuhan dah tentu dah. Tuhan ada master plan. Tuhan tahu dah kesudahan dia nak jadi apa, nak jadi macam mana. Tuhan tahu dah. Tuhan buat manusia ni, Tuhan dah tentukan dah bila kita punya ajal kita, bila kita nak jadi orang senang, bila kita nak jadi susah. Dia ada dalam master plan Allah. Sejak azali lagi Tuhan sudah tentukan benda ni. Dan diketahui Allah lagi akan berlaku ia di dalam segala waktunya yang tertentu di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tahu bila satu-satu benda nak jadi. Tuhan tahu ni kita hari ni boleh duduk bercakap, deras suara boleh angkat tinggi dan sebagainya. Kita nak mati bila Tuhan tahu. Tah ke lepas kita duduk sembang deras dan sebagainya, keluar pergi tak ada 15 minit, dom aksiden mati. Tuhan tahu dah. Masa kita duduk cakap ni Tuhan tahu dah. Lagi 15 minit dia akan mati. Tuhan tahu dah. Maka benda ni akan berlaku mengikut waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan berlaku itu atas sifat yang tertentu. Dia nak mati ni bagaimana bentuk kematian dia, Tuhan dah tahu dah. Dia nak mati aksiden ke? Dia nak mati di rumah kena syot elektrik dalam rumah dia ke? Dia nak mati kerana perompak penyamun masuk dalam rumah, cari-cari barang kemas RM2 tak ada, tikam dia sampai mati ke apakah? Macam mana sifat bentuk kematian dia, Tuhan tahu dah. Begitu. Yang kita cerita di masjid mana baru ni, Khalid Al-Walid, tuan-tuan.
Berapa puluh kali peperangan dia turun pergi. Yang dia jadi pimpinan tentera pun berapa kali. Sehingga kan nak cari pada badan Khalid Al-Walid ni daripada ujung kepala sampai ujung kaki, nak cari kulit hak elok, tak ada kesan luka, susah nak jumpa. Daripada ujung kepala sampai ujung kaki, parut kena pedang, kena tombak, kena panah, kena lembing, kena pisau, kena penuh di badan dia. Dia mencari syahid sampai macam tu sekali, tapi akhirnya dia mati di atas katil di rumah dia. Dia tidak mati dalam medan perang. Allah takdirkan dia mati begitu. Allah takdirkan dia mati begitu. Ini yang dikatakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka iaitu berlaku ia atas kira-kira barang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Semua benda akan jadi mengikut takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau beriman dengan qada dan qadar, kita tak akan jadi orang yang kecewa. Yang kecewa itu boleh merosakkan diri. Sedih itu semua orang sedih. Orang yang kita sayang mati, siapa tak sedih? Punya sayang dekat mak kita, dekat ayah kita, Tuhan bagi sampai masa dia mati. Punya sayang dekat suami, dekat isteri kita sampai masa mati. Punya sayang dekat anak kita sampai masa mati. Bila berlaku kematian, orang-orang yang dekat dengan kita ni, siapa tak sedih? Semua orang sedih. Tapi jangan kesedihan itu sampai merosakkan diri. Pasal apa? Pasal kita beriman dengan qada dan qadar, kita menerima mati ini takdir Tuhan. Kita terima aja. Maka ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata maka yang i'tiqad yang begini telah diingkarkan oleh qadariyah. Orang yang mazhab qadariyah dia tak percaya tentang takdir ni. Dia tak percaya. Dia tak percaya benda ni. Dan berkata ia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tiada mentakdirkan sesuatu sejak azali lagi. Mereka kata tak ada takdir ni, semua tak ada. Dan tiada diketahui Allah dahulu daripada jadi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tuhan tak tahu apa nak jadi kat kita ni, Tuhan tak tahu. Bila dah jadi baru Tuhan tahu. Ini faham qadariyah. Maka mereka ini kumpulan yang sesat. Dan bahawasanya diketahui Tuhan kemudian daripada berlakunya. Qadariyah kata bila dah jadi baru Tuhan tahu benda tu jadi. Lagi tak jadi Tuhan pun tak tahu. Sudah tentulah fahaman yang macam ni, fahaman yang menyimpang, sesat daripada jalan kebenaran. Benda ni timbul sejak daripada zaman dulu lagi. Orang yang mula-mula timbulkan benda ni ialah Ma'bad bin Khalid Al-Juhani, dia kata. Kemudian bawah tu dia cerita benda yang sama. Tuan-tuan buka muka sebelah. Muka sebelah dia kata qala fa kharajtu ana wa Humaid bin Abd Rahman Al-Humairi hatta atayna al-Madinah. فقلنا لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم. Kata Yahya bin Ya'man, maka kami keluar daripada negeri Basrah kerana nak pergi mengerjakan haji dan umrah dengan Humaid bin Abdul Rahman Al-Humairi, sehinggalah pergi kami ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Yahya ni dia daripada Basrah. Di Basrah ni lah yang ada Ma'bad bin Khalid Al-Juhani yang kata orang alim tetapi berfaham qadariyah ni. Jadi mereka ni Yahya apa semua ni, mereka ni berasa macam tak boleh terima apa yang diberitahu kepada mereka oleh Ma'bad bin Khalid ni. Kata takdir ni sebenarnya tak ada dan sebagainya. Mereka duduk dengar, mereka tak boleh terima. Maka satu hari kumpulan ini keluar daripada Basrah nak pergi ke Mekah kerana nak buat haji, nak buat umrah. Dalam perjalanan mereka singgah di Madinah Al-Munawwarah. Maka berkata kami sama-sama taulan kami, mereka duduk sembang sama-sama, mereka sambil dalam perjalanan nak pergi ke Madinah ni duduk sembang-sembang. Kata mereka sekiranya lah kita jumpa satu orang laki-laki daripada sahabat Nabi SAW, bolehlah kita tanya kepada dia tentang barang yang diperbuat bid'ah oleh sekalian ini kaum. Yahya kata kalau kita sampai di Madinah sekali lagi, kalau kita jumpa lah sahabat Nabi yang besar-besar ni, kita jangan lepas peluang, kita tanya mereka apa cerita ni betul-betul tentang qada qadar ni, tentang takdir Tuhan ni apa semua. Kita tanya sahabat Nabi bagi puas hati. Macam kita lah kadang-kadang tentang kita dengar satu benda kita berasa macam tak puas hati, kita nak tanya seorang lagi, nak dengar pula second opinion dia nak kata apa.
Dengar tak puas hati, nak tanya seorang lagi, nak tanya macam tu. Jadi mereka ni duduk di Basrah. Mereka dengar tok guru besar di Basrah, Ma'bad bin Khalid Al-Juhani, pi habang lagu tu. Mereka rasa macam tak betul. Mereka kata ni tumpang kita nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah ni, kalau kita jumpa sahabat Nabi yang terkenal, kita tanya mereka. Tengok apa mereka nak kata. Dan kita dengar apa jawab mereka itu. Qala falaqinahu, yani Abdullah ibn Umar. Wa huwa kharijun minal masjid. Qala fatanaftuh ana wa sahibi. Qala fadhannantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Kata Yahya bin Ya'mar, maka kami jumpa dia, yakni kami jumpa agar sahabat Nabi yang alim besar di negeri Madinah, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saja nak jadi rezeki depa. Sebaik-baik saja sampai di Madinah, nak pergi semayang, tengok-tengok keluar daripada masjid ni siapa dia? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun dikenali dengan nama Ibnu Umar. Ini orang alim besar. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini. Kebetulan mereka duk sebut-sebut, mereka kata kita sampai sekali lagi, kita tengok kalau jumpa sahabat Nabi, kita tanya. Sampai di Madinah, kebetulan masa tu juga tengok Abdullah bin Umar bin Al-Khattab baru keluar daripada masjid. Oh cantik, mereka kata. Tapi dapat orang yang betul-betul hebat, kita tanya dia. Padahalnya ia keluar daripada masjid, maka kami pun hampir kepadanya dan memberi salam. Oh nampak terus, pi rapat dekat dia bagi salam, Assalamualaikum, pi rapat dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini. Kata Yahya lagi, maka aku kapit akan dia dengan taulanku. Maknanya pi bagi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab duduk tengah, dia duduk kiri kanan dia. Bukan pi kapit, aku golong pelayar kapit tangan jari dia. Pi kapit maksud pi apit kiri kanan dia. Yang ni aku jadikan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu berjalan di tengah, dan kami berdua berjalan, seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Di jalan duk irin dia, seorang kanan, seorang kiri. Kerana demikian itulah berjalan orang-orang yang berjalan serta orang-orang yang lebih daripadanya pada pangkat. Itu adab. Dalam Islam itu adab. Kalau kita hormat satu orang, kita ada dua orang, kita duduk kiri kanan dia. Itu menunjukkan kita hormat dia. Begitu saya kata. Kata Yahya lagi, sehingga telah yakin aku akan bahawasanya kawan aku menolak bercakap dengan Abdullah itu pada aku. Dia kata mereka dua orang, Yahya dengan seorang lagi, iaitu Humaid. Dua orang. Bila dah mula bagi salam, jalan kiri kanan, Yahya ni kata dia nampak Humaid ni macam duk bagi signal dekat dia. Hang tanya lagu tu. Kan? Macam kita lah kadang-kadang lagu tu lah kan. Nak tanya, tapi hang tanya. Kau ni kata hang lah, aku tahu anak wani. Dah hang lah. Lagu tu. Jadi Yahya ni dia duduk belah kanan, Humaid duduk belah kiri. Ibnu Umar duduk tengah. Yahya kata aku duduk tengok body language, tengok bahasa badan. Humaid ni macam hang tanya lagu tu, nampak? Kerana aku berani bercakap. Dia kata, Yahya ni kata kerana kebetulan pun aku ni jenis berani. Orang putih kata outspoken. Aku jenis berani. Dia kata. Dan telah tahu memperkatakan dengan seterang-terang perkara akan sesuatu. Dia kata aku ni jenis kalau bercakap clear, orang boleh faham. Ada cakap orang tak faham pun dah. Perang sampai orang cekang ni kodok kosot lagi, bukan kita nak faham lagi. Hak duk faham dah jadi tak faham pun ada juga. Dia ni yang kata Yahya ni, dia satu orang yang Allah bagi kat dia. Dia kalau dia nak tanya apa soalan, dia tu simple, orang faham. Allah bagi dekat dia, dia pandai nak terang bagi orang faham. Maka oleh kerana tu Humaid duk buat signal kat dia, hang tanya. Satu hang pandai bercakap, yang kedua hang kalau tanya memang orang boleh faham. Begitu. Kata dia, faqultu ya Aba Abdirrahman, inna qauman yaqra'una al-Quran wa yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna an la qadara wa anna al-amra unuf. Maka kata aku kepada sahabat Nabi itu,
hai Aba Abdurrahman. Dia pun mula cakap, wahai Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kunyah ataupun gelaran dia Aba Abdurrahman, pasal dia ada anak sulung nama Abdurrahman. Wahai bapa Abdurrahman, dia kata, sesungguhnya ada satu kaum di negeri kami, yakni di Basrah itu, kaum yang baca Quran, serta dibahas oleh mereka itu akan isi-isi Quran yang dalam-dalam. Dia habang dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni. Dia kata di tempat kami di Basrah no, dia kata orang pandai ni ramai. Depa ni yaqra'un al-Quran, depa ni cukup rajin baca Quran. Bukan setakat depa baca Quran, bahkan depa ni membahaskan isi kandungan Quran itu dengan perbahasan yang ilmiah dan dalam-dalam. Dia kata depa berilmu, dia kata. Dan dikeluarkan oleh mereka itu ilmu-ilmu daripada Quran itu. Depa boleh cakap tentang Quran ni, orang yang dengar ni rasa kagum dengan depa. Ini yang ada di Basrah ni, orang alim macam tu, dia kata. Tapi sangatlah bagusnya mereka itu tentang ambil berat mereka itu dan perhati mereka itu betul kepada apa isi Quran itu. Tang tu hebat, dia kata. Baca Quran sedap, lepas itu rajin baca Quran, lepas itu ni duk menggali dan cuba nak memahami isi kandungan Quran, semua bagus. Dia kata ada di Basrah no orang alim yang macam tu, memang bagus depa ni. Tapi dikata mereka itu bahawasanya tidak ada qadar. Tapi masalahnya mereka kata takdir ni tak timbul. Ni yang kata rukun iman, di antara rukun iman itu ialah beriman dengan qada dan qadar. Yang ni mereka tolak. Mereka kata tak ada, takdir tak ada, mereka kata. Dan bahawasanya satu pekerjaan itu berpermulaan sekarang ini. Dia kata apapun ni kita nak buat apa. Yang ni tidak didahulukan oleh takdir dan tiada didahului dengan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata la ni hang ingat nak buat apa. Hang ingat nak buat apa hang pergi buat. La ni kira la. La hang nak buat apa? La hang nak menjaga, hang pergi menjaga. Tak ada timbul kata Tuhan datang esok kalau gagal, Tuhan takdir hang gagal, ini semua tak ada timbul. Ini pendapat yang dominan di Basrah pada masa itu. Dan hanya sahaja diketahui kemudian daripada berlakunya. Bila kita dah usaha-usaha lepas itu gagal, baru kita tahu kata usaha kita gagal. Bukan kata daripada awal dah ditakdirkan kita gagal. Maka ini kaul ialah kaul orang-orang yang melampau daripada mereka itu. Dia kata ini pendapat yang melampau. Dia menafikan takdir Tuhan, ini pendapat yang melampau. Sebab soal takdir disebutkan dengan jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kaul ataupun pendapat sekalian orang yang bermazhab qadariyah itu. Dia kata ini pendapat melampau yang ditolak. Dia kata. Sambung hadis itu dia kata qala fa iza laqita ulaika fa akhbirhum anni minhum bari'un wa annahum minni bura walladhi yahlifu bihi Abdullah law anna ahadahum anfaqa mithla Uhud dhahaban ma qubila dhalika minhu hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Maka kata Abdullah bin Umar, tak kala mendengar ia akan pertanyaan Yahya dan kawannya itu, kata dia, wahai Yahya. Ni anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Bila orang tanya dia tentang soalan tadi, Yahya mai habang kat dia, ni kami ni mai dari Basrah. Di Basrah tu orang alim, orang pandai ramai. Depa rajin baca Quran, depa rajin duk bahas tentang isi kandungan Quran. Depa ni memang cukup hebat dari segi ilmu. Masalahnya depa tak percaya tentang qada dan qadar. Bila tanya macam tu, jawab Ibnu Umar, jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar jawab, dia kata, hai Yahya, apabila kamu jumpa orang-orang yang menafikan tentang takdir itu, maka khabarkan olehmu kepada mereka itu. Dia jawab macam tu. Dia kata, lah ni macam ni, kalau balik ke Basrah, jumpa dengan mereka ni, bagi tahu dekat mereka bahawasanya aku lepas daripada mereka itu. Pergi habang dekat mereka, apa yang mereka kata tu, aku tak mau campur, aku tak bertanggungjawab. Pasal hak mereka kata tu tak betul, dia kata. Dan bahawasanya mereka itu lepas daripada aku. Dan pergi habang dekat mereka, esok di hari akhirat esok, jangan duk main mengaku kata aku pernah mengajak mereka ke apakah. Benda macam ni aku tak bertanggungjawab.
Jika mereka itu sekiranya tidak percaya akan kataku, bahwasanya aku lepas daripada mereka itu, dan bahwasanya mereka itu lepas daripada aku, jika mereka itu sekiranya tidak percaya akan kataku ini. Demi Tuhan yang bersumpah Abdullah dengan dia, jikalau seorang daripada mereka belanjakan seumpama besar bukit Uhud itu akan mah dan harta pada jalan taat kepada Allah, nescaya tidak diterima Tuhan akan demikian daripadanya. Dia kata siapa yang menolak qada dan qadar, dia kata dia derma duit dia sebesar bukit Uhud pun, sebesar bukit Uhud pun dia derma, Tuhan tak akan terima amalan derma dia. Siapa yang menolak rukun iman, tak kira lah sama ada qada dan qadar ke, dia tolak Allah ke, dia tolak Rasul ke, dia tolak malaikat ke, dia tolak pasal qada dan qadar ke, dia tolak pasal kitab Quran ke, dia tolak benda yang terkandung di dalam rukun iman. Siapa yang menolak rukun iman ni, kalau dia masa hidup dia sedekah harta dia sebesar bukit Uhud pun Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal dia sudah tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jawab macam tu. Maka sehinggalah percaya mereka itu dengan takdir, yakni dengan qadar baik, yakni barang yang muafaqah dengan tabiat manusia, dan jahat, yakni barang yang tiada muafaqah dengan tabiat manusia. Sehingga dia beriman dengan qada dan qadar, sama ada takdir baik ataupun takdir tak baik. Takdir baik maksudnya Tuhan takdirkan dia sihat, itu takdir baik. Takdir tak baik, Tuhan takdirkan dia sakit, maka itu tak baik pada dia, pada manusia itu tak baik. Tapi di sisi Allah, mungkin kadang-kadang takdir sakit tu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian di bawah tu dia cerita lagi sekali tentang qadir, mazhab qadariyah. Orang-orang qadariyah ni kafir ataupun tidak. Tadi dalam hadis tadi dah jelas dia beritahu, siapa yang menolak rukun iman, habis agama dia. Tuan-tuan tengok bawah lagi. Panggilan bawah tu dia kata qala summa ansha'a yuhaddithu faqala qala Umar bin al-Khattab kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawad ash-sha'ri la yura 'alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alzaqa rukbatayhi bi rukbatayhi. Kata dia, kemudian tampil Abdullah bin Umar bercerita. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang mereka tanya tadi, dah lepas dia jawab soalan mereka tentang geng Qadariyah ni, dia tambah lagi satu cerita. Maka kata dia, telah berkata bapa aku, yakni Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata bapa aku Sayyidina Umar ada cerita dekat aku. Adalah kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendengar pengajaran Nabi. Sayyidina Umar kata pernah berlaku satu ketika kami duduk ramai-ramai duduk dengar Nabi duduk buat kuliah, Nabi duduk mengajar mereka dan berguru kepadanya. Kami duduk belajar dengan Nabi SAW. Tiba-tiba datang satu orang laki-laki yang pelik, tengah duduk mengaji dekat Nabi ni, tengok-tengok masuk mai satu orang, nampak pelik dia ni. Masuk dia di dalam kami itu, dia masuk mai, dia langkah orang ada-ada ni, dia mai depan sekali. Maka bersangatan putihnya, lagi bersih pakaiannya. Kawan ni kami pun tak kenal dia siapa. Kulit putih segak, pakaian ni putih bersih, lagi sangat hitam akan bulu janggutnya. Janggut panjang ni hitam cantik. Tiada dilihat atasnya bekas musafir daripada debu dan kusut macam. Tak nampak macam dia ni mai daripada satu perjalanan jauh. Pasal apa? Nampak pakaian putih bersih, dengan janggut pun diandam elok, dengan tak nampak macam orang jauh. Tapi nak kata orang dekat, kita tak kenal. Pelik lah. Siapa dia ni? Stranger. Kalau kata orang sini, kita kenal. Kalau nak kata orang jauh, nampak cara pakaian, cara rupa dia macam tak main daripada jauh, macam orang kot ni. Siapa dia ni? Ini yang kata pelik. Dan tiada kenal akan dia oleh seorang daripada kami. Kami pun tak kenal dia ni siapa.
Sehingga datang masuk ia, duduk di depan Nabi SAW, lalu ditemukannya ujung lutut dia dengan ujung lutut Nabi SAW. Sudahlah mai lambat, langkah orang masuk mai depan sekali. Dah mai masuk depan sekali, terus depan Nabi sampai duduk belaga lutut dengan lutut Nabi. Ini dah kasar lah. Nampak macam member kancing. Boleh masuk mai sampai belaga lutut dengan Nabi. Ini dah cukup hebat. Siapa dia ni? Ini cerita dia. Masalah, dia kata memakai pakaian putih. Ini dia nak bahas hadis ni satu-satu. Sesungguhnya dalam hadis itu menunjukkan sunat pakai pakaian putih pada waktu berjumpa dengan kepala-kepala. Dia kata baju putih ni kok mana pun dalam Islam cantik lah. Baju putih ni kira Islam bubuh nombor 1 lah. Pakaian warna putih ni Islam sangat suka. Lebih-lebih lagi dia kata kalau nak berjumpa dengan orang yang besar-besar, kepala-kepala, maksudnya orang yang besar-besar, nak jumpa dengan Nabi, nak jumpa dengan alim ulama, nak jumpa dengan pemimpin, nak jumpa dengan ketua, nak jumpa dengan orang yang elok pakai baju putih, dia kata. Dan duduk di dalam perkumpulan keramaian ataupun nak duduk dalam majlis yang ramai-ramai, elok pakai baju putih, dia kata. Kerana tempat kembali sekalian warna itu ialah kepadanya. Dia kata balik lah sekali warna asal warna putih lah. Warna lain ni buah pencelup baru jadi color lain. Asal putih. Kapas tu putih lah. Asal semua daripada putih baru dah jadi warna macam-macam. Maka hukum ini pada lain daripada hari raya. Maka dia nak beritahu, dia kata tapi ingat hari raya pula sebaliknya disunatkan pakai baju warna-warna. Begitu. Dan disunatkan pakai baju baru. Walaupun baju baru itu tidak putih, tetap disunatkan pakai yang baru. Dia kata. Adapun hari raya, maka iaitu sunat memakai pakaian baru. Dia beritahu. Jikalau lain daripada putih sekalipun, tetap lebih utama juga daripada lainnya. Pasal hari raya dia kira baju baru. Warna duduk nombor 2. Tapi yang penting baju baru mau pakai. Bagi orang yang kuasa atasnya, bagi orang yang mampu beli baju baru, maka pakai baju baru hari raya itu lebih afdal. Kerana ia adalah hari perhiasan dan hari untuk menzahirkan nikmat hari raya ni. Dan padanya dalil atas bahawasanya sunat pakai bersih. Kerana datang hadis daripada Nabi, innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Bahawasanya Tuhan ni bersih. Tuhan suka kepada kebersihan. Itu hadisnya. Allah suka orang Islam ni pakai yang bersih-bersih. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu thawb an-nadhif wa yukrihu thawb ar-rasikh wa yuhibbu thawb al-wasikh. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ia pakaian bersih dan benci ia pakaian kotor. Nabi sendiri sentiasa bersih. Dan Nabi tak suka orang pakai kotor-kotor. Nabi tak suka. Kemudian dia kata masalah menyisir rambut dan janggut dan meminyak-minyakkannya. Ini pula nak cerita lagi. Rambut sikat bagi elok-elok, janggut mau sikat bagi elok-elok, buh minyak-minyak pula sikit. Dia kata apa hukum dia? Sesungguhnya pada sepotong hadis itu memberi jaga atas sunat mengelokkan rambut dengan sikat dan juga dengan minyak. Sunat kita hari-hari rambut ni biar ada minyak sikit, pakai minyak sikit, sikat sikit bagi elok. Dan lain daripada keduanya. Pada waktu masuk atas orang besar-besar, lebih lagi kita nak pergi jumpa orang-orang yang kita muliakan, lebih-lebih lagi. Rambut ni kalau boleh buh minyak sikit, sikat bagi elok sikit, dia kata. Kalau boleh macam tu, biar nampak kita ni bersih dan kemas, begitu. Dan pada sepotong hadis itu juga memberi isyarat akan masa menuntut ilmu itu ialah pada masa zaman muda. Daripada hadis itu juga dapat kita faham bahawa sebaik-baik menuntut ilmu ni masa muda. Itu sebab diisyaratkan Jibril mai atas rupa manusia, rupa orang muda. Mai dengan baju putih bersih, dengan rambut, dengan janggut hitam berkilat, itu menunjukkan muda. Menunjuk kata seboleh-bolehnya masa muda ni betul-betul kita menuntut ilmu. Kerana apabila digunakan awal umur itu untuk menuntut ilmu, nescaya boleh digunakan baqinya untuk mengamalkan
dengan apa yang diketahui. Itu logik dia. Kalau masa muda kita belajar, bila tua kita beramal. Tua baru nak belajar, masa tu nak belajar, masa tu nak beramal, dia gelut sikit lah. Bukan apa dia gelut, dia jadi kalut sikit. Jadi susun bagi cantik. Biasalah macam tu, orang tua-tua selalu macam tu. Kita kata nak pergi Kuala Lumpur esok. Nak pergi Kuala Lumpur esok, hari ni dah kena start dah. Ambil kain baju, buah dalam beg apa semua. Hari ni kena start dah. Esok pagi-pagi pukul 8, ambil beg, buah dalam kereta, bertolak. Hati pun tak ada apa-apa apa. Esok nak pergi Kuala Lumpur, esok baru duk cari beg, buka lemari, punggah cari beg, baru nak buka lemari, kutip kain baju, baru nak susun baju, baru nak setrika. Karut lah. Nak boleh turun Kuala Lumpur pukul apa? Patut turun pukul 8, jadi pukul 4 petang lagi. Sama lah dengan kita punya prinsip hidup dalam dunia. Masa muda belajar, beramal setakat yang boleh. Esok bila dah betul-betul, kita dah pencen, dah tua, itu masa tumpu untuk beramal aja. Masa tu tak ada keliru apa dah. Sebab semua kita dah belajar dah. Kita tahu macam mana nak buat. Itu dia kata, time management yang secantik-cantiknya. Kemudian dia kata masalah duduk di depan guru dengan bertimpuh. Sesungguhnya pada sepotong hadis itu memberi isyarat kepada kita bahawasanya sayogya bagi orang yang belajar duduk di depan guru. Tidak duduk di kiri atau di kanan ataupun di belakang pula. Dah dapat duduk kiri kanan, kena belakang lah dia. Kan? Dia kata adab. Adab ni sebaik-baiknya belajar duduk depan guru. Dia kata. Apabila ada tempat itu luas, kalau tempat luas, ambil tempat di depan guru. Dia kata. Tetapi tidaklah melampau dekat kepadanya. Janganlah dekat sampai macam mana Jibril buat dekat Nabi, pergi belaga lutut sampai tu guru pun tak boleh nak kisah. Jangan sampai lepas tu. Cuma dia kata sebaik-baiknya duduk di depan. Pasal apa baik duduk di depan? Lebih-lebih lagi bila kita belajar tajwid. Dia kena musyafahah dan talaqi. Talaqi maksudnya berjumpa guru. Musyafahah maksudnya tengok bibir mulut guru sebut tu. Guru sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak kata nun di ujung dia. Kalau kita tak duduk depan, kita duduk kiri kanan belakang, kita dengar aja, pakai pedoman kepada dengar. Tak lagi kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pergi katuk mulut, dia jadi mim tang ujung tu. Jadi pentingnya melihat bibir mulut guru. Dia sebut nun ke, dia sebut mim ke, dia sebut sin ke, kita nampak. Dalam bab mengaji biasa ni, bila duduk depan guru, kita nampak kalau dia punya impression muka tu, dia marah misalnya, kita nampak ayak muka dia. Kalau kita duduk belakang, duduk nampak rambut dengan ketayap dia, kita tak nampak muka dia. Maka itu kelebihan dia. Dia kata maka duduklah di depan ataupun dan elakkan duduk di belakang dan kiri kanan. Apabila tempat itu luas, dia kata kalau tempat sempit, jangan bazirkanlah tempat di belakang. Manfaatkan tempat yang kosong. Begitu. Tetapi maka tidaklah melampau dekat kepadanya semacam Jibril bertemu lutut dengan Nabi. Dia kata janganlah sampai buat lagu Jibril buat dekat Nabi itu. Jangan sampai macam tu. Kerana perbuatan Jibril yang demikian itu, kerana berlaku dahulu daripada demikian itu seperti itu, dari sebab bertambah-tambah kasih dan mesra waktu menerima wahyu itu. Jibril ni dia terlalu mesra dengan Nabi. Pasal apa? Pasal sebelum ni dia dah biasa turunkan wahyu kepada Nabi, peluk Nabi dan sebagainya. Jadi lantaran terlalu mesra itu, maka dia duduk rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an tu'mina billah. Ini kita sambung kemudian. Sambung hadis ni dia kata summa qala, laki-laki yang masuk tadi pakai baju putih bersih, janggut hitam elok semua ni, mai duduk dekat dengan Nabi SAW, kemudian dia start tanya. Dia panggil pun ya Muhammad saja. Dia tidak panggil ya Rasulullah, dia panggil ya Muhammad. Dia kata wahai Muhammad, mal iman. Iman itu apa? Dia kata. Qala, Nabi jawab, Nabi kata an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nabi pun terus jawab. Nabi jawab iman itu ialah kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan malaikat, kamu beriman dengan kitab-kitab, kamu beriman dengan rasul. Nabi bagi tahu semua. Habis Nabi jawab, dia kata sadaqta. Apa yang kamu jawab tu betul, dia kata. Jadi sudah tentulah menambahkan lagi pelik yang disebut awal tadi. Satu pelik pasal dia mai
Pakaian nampak smart elok, tapi orang tak kenal. Itu dah pelik. Ini pula mai duduk rapat dengan Nabi, langkah masuk mai duduk rapat dengan Nabi, 2 kali pelik. Kemudian tanya Nabi pula, ya Muhammad, mal iman? Wahai Muhammad, iman itu apa? Tanya Nabi. Satu soalan yang tak pernah orang tanya lagi. Nabi jawab, Nabi bagi tahu 1 2 3 4 5 6 itu iman. Habis Nabi jawab, dia kata pula sadaqta. Apa yang kamu jawab betul. Pelik. Kalau dah tahu jawapan, tanya buat apa? Kalau tak tahu, bila dah orang jawab, mana boleh kata betul? Macam kita pun tak tahu. Ini semua pelik. Maka ini yang nak diceritakan di dalam hadis ini. Dan lepas ni dia akan cerita satu-satu tentang rukun iman, dan dia akan hurai satu-satu. Dia akan cerita tentang rukun Islam, dan dia akan hurai satu-satu. Dia akan cerita tentang ihsan. Apa dia ihsan? Dia akan terang dekat kita. Dan kemudian diakhiri hadis ini dengan bab kiamat. Dia tanya Nabi, laki-laki pelik ni tanya Nabi, dia kata mata sa'ah, bila nak jadi kiamat? Nabi jawab kat dia, Nabi kata orang yang tanya dengan orang yang kena tanya, dua-dua pun sama-sama tak tahu. Cuma yang aku boleh bagi tahu, Nabi kata, ialah alamat-alamat kiamat. Nabi bagi tahu alamat kiamat 1 2 3 4, Nabi akan terang dan kita akan baca huraian dia insya-Allah di masa depan. Wallahu a'lam. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.